Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-9. Tajuk dia Al-Intisarul Muslimin. Intisarul Muslimin yang bermaksud kemenangan orang-orang Islam. Tengok kepada ayat ni. Hadis daripada Nabi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala la taqumu as-sa'atu hatta yuqatilu al-muslimuna al-yahuda fayaqtulahumul muslimuna hatta yakhtabi al-yahudiyyu wara'a al-hajari wash-shajarati fayaqulu al-hajaru wash-shajaru ya muslimu ya abdallahi hazal yahudiyyu ta'al faqtulhu illa al-gharqad fa innahu min syajaratil yahud. Rawahu Muslim. Jadi hadis ni sangat popular lah dalam menceritakan berkenaan dengan akhir zaman. Berkenaan dengan akhir zaman, cerita berkenaan dengan ada pokok yang dikenali sebagai pokok gharqad. Pokok gharqad yang mana hanya pokok tumbuhan ini sahajalah yang melindungi Yahudi daripada dibunuh oleh orang Islam bila menjelang peperangan besar di antara Muslim dengan Yahudi yang menjadi pendukung kepada Dajjal pada akhir zaman. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi telah bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam membunuh orang Yahudi. Orang Islam akan membunuh orang-orang Yahudi sehingga orang-orang Yahudi itu bersembunyi di belakang batu dan pokok. Maka berkata batu dan pokok, wahai Muslim, ini orang Yahudi, datanglah dan bunuhlah dia, kecuali pokok gharqad. Maka bahawasanya pokok gharqad itu daripada pokok Yahudi. Jadi bagaimana pokok-pokok gharqad tu? Bagaimana pokok gharqad dah? Jadi kita kena cari dululah pokok gharqad tu macam mana? Nak cari macam mana dah? Tu di sini pokok gharqad. Tak pokok gharqad. Nampak? Tak ada ni. Ni pokok gharqad pokok Yahudi. Ini pokok gharqad. Boleh tengok ni, ini pokok gharqad ginilah pokoknya, yang mana pokok-pokok ini telah ditanam dengan banyaknya lah di area-area negara mereka. Negara di Palestin itulah kita kata, tapi yang dihuni oleh mereka pada hari ini. Ada ini pokok-pokok gharqad ni. Banyak gambar-gambar. Jadi benda ni boleh tengoklah dekat YouTube boleh tengok dekat YouTube pokok gharqad ni. Okey, kita sambung balik. Jadi pokok ini sahaja yang mana dia menyembunyikan orang Yahudi daripada pengetahuan orang Islam. Yang mana pokok-pokok lain memberitahu, boleh bercakap. Macam mana dia bercakap? Wallahu ta'ala alam lah. Tapi diberitahu dalam hadis Nabi yang sahih, riwayat Muslim ini, bahawa memang Nabi berkata sedemikian, yang mana benda-benda gini ni Nabi tahu daripada wahyu. Sebab benda-benda ni tak berlaku, Nabi tak tahu perkara gaib ni, melainkan Nabi diwahyukan oleh Allah untuk mengatakan sedemikian. Sebab benda tak berlaku lagi. Tengok sini, la taqumus sa'at. Maksudnya la tantahi dunia. Tidak selesai dunia. Maksudnya tidak akan musnah dunia ini. Fayaqulul hajaru yuntiqullahul hajar. Allah menjadikan batu itu berkata-kata. Batu, pokok berkata-kata pada hari kiamat. Bila tak berlaku kiamat lagi, pada hari pertembungan di antara Muslim dengan Yahudi tu. Lepas tu gharqad syajarun lahu syaukahu azimatun yaksuru fil ardil Palestin. Okey, sejenis pokok yang besar berduri yang banyak tumbuh di bumi Palestin. Pokok berduri. Ada hak gambar tadi tu. Ada yang gambar gini, ada yang kata gambar gini, ya pokok berduri. Berduri macam mana? Ada yang kata gini, ada ni. Tak nampak jelas yang ni.
Tak boleh lah. Ada juga yang macam dia tu, wallahu taala alam lah yang mana satu tak. Yang mana satu yang dikatakan pokok warqat tu. Macam yang ini. Ni dikata ni, orang ni gambar ni yang mana ini antara Perdana Menteri bagi Israel lah. Perdana Menteri bagi Israel, orang Yahudi menanam pokok warqat kerana benda ni telah diceritakan dan mereka tahu. Mereka tahu tentang peristiwa akhir zaman akan berlaku, yang mana Yahudi ini dia tahu belakang dah dia akan dibunuh oleh orang Islam dan sebagainya. Tak? Okey. Ni ada kata gini kot. Ni. Dia berduri deh. Dia berduri. Pokok ni dia berduri. Maknanya batang itu berduri. Okey. Sambung balik. Okey, makna ijma' ni, hadzal hadisu basyaratun azimatun minan nabiyyin shadiqil azim. Hadis ini memberi khabar gembira daripada nabi yang benar lagi agung. Berkenaan dengan apa? Ya'ti fi hazihil fatratil azimati allati yash'uru fiha kullu muslimin bil asa ya'tasiru qalbuh. Nanti akan datang satu masa, nak dekat-dekat kiamat ni, ujian yang kuat lagi bersangatan berlaku padanya akan perkara yang besar lagi menggerunkan, yang setiap muslim akan merasai segala kepayahan dan sangat mendukacitakan lagi menyedihkan hatinya. Menyedihkan hatinya. Apa benda? Fajaat hadhil basharatu bi anna ad-dunya la yumkinu an tazula hatta taqa'al ma'rakatul fasilatu bainal muslimin wal yahudu allati yantasiru fiha al muslimun. Maka telah datang berita gembira ini bahawa dunia ini tidak tidak mungkin terhenti hingga berlakunya peperangan yang memisahkan di antara orang Islam dan orang Yahudi. Yang menang dalam peperangan itu ialah golongan Islam. Jadi cerita berkenaan dengan akhir zaman ini dia panjang deh. Sebelum berlakunya peristiwa besar ini, kita diriwayatkan dalam hadis yang lain bahawasanya umat Islam ini akan bersatu dengan Kristian untuk menentang satu puak. Kita akan bersatu dengan Kristian untuk menentang satu puak. Dan apabila berlaku kemenangan itu, Kristian telah klaim bahawa mereka lah penyebab kemenangan itu, tak ada kaitan dengan Islam. Yang mana disebabkan peristiwa itu, akhirnya kita pun bergaduh jugalah dengan Kristian. Bila bergaduh dengan Kristian itu, maka ada daripada satu kawasan, seorang lelaki ini dia nak menyelamatkan keadaan. Dia telah mengepalai tentera-tentera Islam. Dia telah mengepalai tentera-tentera Islam ini, dan dia itu adalah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi ni dia tak tahulah dia tu Imam Mahdi. Dia tak tahu dia tu Imam Mahdi. Dia ada sikap motivasi yang sangat tinggi untuk membersihkan Islam daripada fitnah-fitnah kufar ni. Jadi akhirnya berlaku perangan antara kita dengan Kristian, lepas tu kita dengan Yahudi. Lepas itu baru turunnya Nabi Isa. Jadi dalam tempoh tu, sebelum tu dah berlakulah banyak peristiwa-peristiwa yang mana Dajjal telah membawa dia mengaku pada peringkat awal, dia mengaku dia itu adalah Nabi. Dajjal ini dia mengaku dia itu adalah Nabi. Lama kelamaan dia mengaku dia itu adalah Tuhan. Dia membawa syurga dan neraka. Dia sebut dalam hadis Dajjal itu membawa syurga dan neraka, dan syurga bagi Dajjal itu ialah neraka bagi Allah, dan neraka bagi Dajjal itu ialah syurga bagi Allah. Jadi ramai yang follow Dajjal. Dajjal ini membawa banyak keajaiban-keajaiban. Sebab manusia ini mula terpesona dengan keajaiban-keajaiban. Tengok benda ni pelik sikit viral, tengok ni pelik sikit viral . Jadi gitulah. Jadi Dajjal ini dia lebih banyak bawa keajaiban lah. Jadi tak pelik lah ramai yang follow dia. Di kalangan perempuan, di kalangan wanita, di kalangan alim ulama pun ada juga, ulama su yang jahat duk follow Dajjal ni lah. Walaupun Dajjal ni telah dinyatakan bahawa atas kepala dia ada tanda kufur kafir.
dia kafara. Kalau kira kafar lah. Kafir pun boleh. Kafir orang kafir. Kaf alif fa itu orang kafir. Tak, kafir. Ada. Tapi dah kembali dia kufrun lah, orang yang kufur. Ada kembali. Tapi yang hanya boleh melihat kafara di dahinya itu hanyalah orang muslim yang diberi penglihatan iman sahaja. Bagi orang muslim yang dia tak nampak benda tu lah. Jadi dia ada kata, jadi perbahasan ni kalangan ulama kata benda kafara atau kafara itu jelas. Nampak jelas. Ada yang kata tak nampak jelas. Maknanya orang muslim yang fasik yang melakukan dosa tak nampak benda tu. Tak. Lo ni pun kalau kita tengok gitu juga dah. Kalau orang tu kalau kita sokong, kita tak nampak dah kesalahan-kesalahan dia buat. Gitu. Mungkin simboliknya begitulah. Tak. Jadi Dajjal telah membawa kerosakan atas muka bumi dan dia mengaku dia Tuhan dan sebagainya. Bila dia mengaku dia Tuhan, peringkat dia mengaku dia Tuhan, dia boleh dia ngaku dia Tuhan dan dikatakan Dajjal ini akan masuk ke semua bandar-bandar. Jadi ketahuilah satu masa nanti kita ni semua ni akan jadi bandar-bandar. Dia masuk belaka, jadi bandar belaka. Pekan-pekan habis dia masuk belaka. Dia menjanjikan syurga neraka. Dia boleh menyuburkan tanaman. Dia boleh menyebabkan lembu unta itu mengeluarkan susu yang banyak. Dia boleh memberi rezeki dan dia boleh menarik rezeki menyebabkan padang jadi kering kontang dan sebagainya. Itu. Jadi Dajjal ini dia bukannya kita nak kata sihir. Dajjal bukan sihir. Dajjal ni Allah bagi suku kepada dia. Sebabnya yang makna sihir ialah perkara luar biasa yang manusia lakukan dengan minta bantuan daripada jin. Itu mana sihir. Jadi Dajjal ni guna sihir tak? Tak. Sebabnya jin tu pun ikut Dajjal juga. Jin pun ikut Dajjal juga. Dajjal tu manusia. Dajjal tu manusia. Panjanglah asasi lah macam mana Dajjal. Samiri pun dikatakan dia orang yang menghasut Namrud supaya membakar Nabi Ibrahim pun dia. Banyaklah cerita-cerita yang kaitkan nama siapa sebenar, Musa As-Samiri. Musa As-Samiri itu merujuk kepada Dajjal tu lah. Musa As-Samiri. Nama dia Musa juga nama dia Musa juga. Nabi Musa pun Musa juga dan dia hidup zaman Nabi Musa juga. Ada sebab zaman Nabi Musa. Dah banyaklah awak cari sendirilah yang itu berkenaan dengan asasilah Dajjal tu. Jadi pada akhir zaman dia datanglah balik dan dia merupakan fitnah yang besar kepada orang Islam. Ini yang dikatakan dalam hadis ni. Yang kemenangan Islam tu macam mana boleh menang tak? Yang akhirnya menang dengan bantuan adanya Imam Mahdi dan adanya Nabi Isa turun membunuh Dajjal. Okey. Wa fi hazil ma'arakati tazharu ba'dul ajaibi haitsu yatakallamul jamadu minasyajari wal hajari. Dan dalam peperangan ini menzahirkan setengah daripada keajaiban, iaitu kepelikan, iaitu batu dan kayu boleh bercakap. Memang hadis yang kita belajar ni sangat ringkas. Dia kata Islam menang, pokok bercakap orang Muslim bunuh. Sebenarnya cerita dia tu panjang. Nabi Isa turun di mana, Dajjal muncul daripada mana dulu. Dia panjang, cerita ni dia panjang sebenarnya. Tapi bukan dalam hadis ni. Dia ada hadis yang cukup panjang. Hadis ni pendek. Hadis pasal Dajjal ni memang ada yang sahih dan diceritakan dengan detail. Ini pendek sangat ni. Ini antara peristiwa yang berlaku sewaktu nak kiamat tu. Nak berlaku kiamat tu. Sebab tu kita kena doa lah kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ada doa tak sebelum bagi salam tu? Ada dalam doa yang warid, doa yang maksur Nabi ajar dalam hadis. Okey, ma istafadu minal hadis, pengajaran daripada hadis. La taqumu sa'atu hatta yantasirul muslimuna 'alal yahud. Tidak akan terjadi kiamat ni sehingga orang Islam dapat mengalahkan orang Yahudi. Anna Palestin wal Masjidil Aqsa sayakunani biadil muslimin. Bahawa bumi Palestin dan juga Masjidil Aqsa ni kedua-duanya nanti akan dikuasai oleh orang-orang Islam. Sekarang ni dikuasai oleh Yahudi. Palestin itulah. Kan kiblat pertama kita ialah Masjidil Aqsa. Sebelum dipindah ke Masjidil Haram. Jadi dia adalah tanah dan juga masjid yang diberkati oleh Allah. Lah ni kita tengok kenapa orang Palestin bermati-matian.
bermati-matian untuk membela Masjidil Aqsa. Kerana Masjidil Aqsa disebut dalam Al-Quran. Dan Nabi pergi Isra' pun, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nabi nak pergi Isra' Mi'raj, Allah telah memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Disebut juga Masjidil Aqsa. Allah perjalankan dalam peristiwa Isra' tu tak? Gitu. Sebab tu bila ditanya kepada anak-anak Palestin tentang negara Israel, dia kata, negara Israel, mana ada negara Israel? Mereka tidak mengiktiraf negara Israel. Kerana Israel telah menempati kawasan mereka secara haram. Okey. Karahiyatul jamadi wal ashjari lil yahudi bisababi zulumihim wa a'malihim wa amalihim as-sayyi'ah. Okey. Bencinya benda-benda yang keras dan pokok-pokok kepada Yahudi dengan sebab kezaliman mereka dan amalan jahat mereka. Nak katanya bukan manusia je benci kepada Yahudi ni. Tak? Semuanya benci kepada Yahudi, termasuk batu dan kayu. Lah ni kalau sikit-sikit salah ni, salah siapa? Yahudi salah ni. Sikit-sikit salah Yahudi, sikit-sikit salah Yahudi dah. Sikit-sikit salah Yahudi nak kata bencinya ke Yahudi dah. Nak bencinya ke Yahudi. Boleh kau kita benci ke Yahudi? Boleh ke kita benci Yahudi? Yahudi yang jahat lah. Yang dimaksudkan di sini ialah Yahudi jahat. Ada ke Yahudi yang baik? Lah ni ada, takkan Yahudi tak ada baik saya kebuta? Ada Yahudi yang baik, ada. Sebab itu Islam, lelaki Muslim boleh berkahwin dengan wanita Yahudi, ahli kitab. Boleh. Kalau awak tengok yang menempati negara Israel pada hari ini ni, waktu tu kebanyakan jahat-jahat belaka. Pahaman awak baik? Ada di London, di Britain ada. Yang mana Yahudi-Yahudi ini mereka juga membenci Yahudi Zionis. Kalau di Palestin tu Yahudi Zionis lah, Yahudi yang jahat. Dan disebut dalam Quran Yahudi ni, Yahudi Nasrani disebut dalam Quran. Nasrani agama Kristian, Yahudi agama Yahudi lah. Ya Bani Israel, ya Bani Israel. Bani Israel tu Yahudi lah. Ada Yahudi barang tula tu, similar meaning itu. Jadi itulah antara pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil dan kita boleh petik daripada hadis ini. Berkenaannya ada kayu dan batu benci kepada orang-orang Yahudi pada akhir zaman, yang mana mereka akan memberitahu Muslim, di sinilah, ni sembunyi sini ni, batu kata ni orang Yahudi sini, bunuh dia. Nak kata gitu. Ini antara peristiwa-peristiwa ajaib yang Allah telah bagi kepada tumbuhan dan juga batu suatu masa nanti. Batu boleh kecek tak? Pernah berlaku lah zaman Nabi, batu-batu bagi salam kepada Nabi tak? Ini antara mukjizat Nabi lah. Itu saja. Saya harap penerangan ini jelas. Kena ada sebarang soalan boleh tanya Ustaz di grup. Okey, di grup Telegram. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.